Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk hari ini, Pendidikan Kesihatan Tahun 2, Malang Tidak Berbaung. Okey, oleh Cikgu Hazwan. Apa maksud malang tidak berbaung? Bermaksud malang yang kita tak jangka akan berlaku. Kemalangan-kemalangan yang kita tidak jangka pun akan berlaku. Okey. Jadi selepas melihat video ini, murid-murid boleh menyatakan jenis-jenis kemalangan yang boleh berlaku di sekolah, tempat awan dan juga rumah. Hari ini kita nak tahu jenis-jenis kemalangan sajalah. Kita tak nak pergi lebih jauh lah. Kita nak tahu jenis-jenis kemalangan je. Okey, jenis-jenis kemalangan yang berlaku di sekolah. Apa kemalangan yang boleh berlaku di sekolah ini? Sekolah kita ni, siapa yang rindu sekolah ni? Mesti ramai rindu sekolah kan? Dah lama tak pergi sekolah. Okey, nombor 1. Kemalangan yang biasa berlaku adalah terjatuh atau tergelincir. Ini di sekolah ni boleh cikgu cakap hampir setiap hari ada kemalangan yang macam ni. Sama ada serius ataupun tidak saja. Okey. Ini contoh dia jatuh daripada tangga. Pelajar terjatuh di kawasan tangga. Satu, sebab apa? Sebab bergurau waktu berada di tangga. Nombor 2, sebab berlari di tangga sebab nak balik awan ni waktu balik. Dan ketiga, tangga licin selepas hujan. Ini adalah sebab-sebab yang biasa berlaku di mana pelajar jatuh di kawasan tangga. Okey, yang kedua, kemalangan disebabkan gurauan ataupun buli. Tengok video ni. Ni dia nak, contoh ni dia nak bergurau, tapi dia sendiri yang sakit. Ni contohlah. Tapi kalau biasa berlaku, gurau-gurau yang biasa berlaku adalah gurau tarik kerusi. Bila kawan awak nak duduk, awak tarik kerusi. Bahaya gurau macam tu. Ni dah ada kes ni. Hati-hati kalau nak bergurau akibat tarik kerusi, gadis ini lumpuh. Ini contoh gurau-gurau nak suka-suka saja, tapi bila dah kena pada kawan awak, contohnya pada gadis ni, boleh sebabkan lumpuh. Sebab dia hentak ke tulang belakang dia. Bila duduk ni, tulang belakang awak ni boleh terhentak dengan lantai, dan boleh, kalau tak kena cara, boleh juga kena kepala juga, boleh menyebabkan masalah yang macam ni lah. Kalau boleh tak nak lah macam ni. Kalau boleh elakkan gurau-gurau kasar macam ni. Tak datangkan faedah pada siapa-siapa pun. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya adalah sebab kemalangan disebabkan oleh buli. Buli pun biasa berlaku di sekolah. Tapi antara cikgu tahu atau tidak tahulah. Kalau cikgu tahu, cikgu akan ambil tindakan lah. Buli ni biasa kalau tidak dibagi tahu oleh cikgu, kadang-kadang boleh menyebabkan kecederaan jugalah. Jadi siapa-siapa yang pernah kena buli, kalau nanti pergi sekolah nanti, kena maklum pada ibu bapa atau pada cikgu. Okey, nombor 3, kecederaan waktu naik atau turun bas, van sekolah. Ini waktu awak datang ataupun awak balik daripada sekolah, awak akan naik van ataupun bas. Dan awak pun faham kan, bila awak nak naik van ataupun bas, awak akan bersesak, awak akan berebut-rebut. Kadang-kadang kalau cikgu tak tengok awak akan berebut-rebut. Waktu inilah boleh berlaku kemalangan kalau tidak dikawal dengan baik, sama ada dikawal oleh pemandu bas ataupun dikawal oleh cikgu. Jadi sebaik-baiknya kalau nak naik bas tu kena beratur. Sebab tu cikgu suruh beratur dulu sebelum naik bas. Okey. Ini contoh bila seorang pelajar sekolah menengah ni, dia letak kaki kat luar bas waktu bas bergerak. Bahaya tak yang macam ni? Kelakuan macam ni bahaya tak? Sangat-sangat bahaya. Sebab bas dalam keadaan bergerak dan ada kenderaan di bahagian tepi. Kalau ada apa-apa kemalangan, boleh jadi kemalangan seriusnya. Mungkin driver bas ni tak perasan apa yang dibuat oleh pelajar ni. Okey, nombor 4, kemalangan waktu bersukan atau kelas pendidikan jasmani. Mesti benda yang awak paling rindu di sekolah adalah kelas PJ kan. Jadi kelas PJ ni pun biasa berlaku kemalangan, sama ada kemalangan kecil ataupun kemalangan yang serius lah. Sebab biasa waktu kelas PJ ni, kita pelajar-pelajar banyak lakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni kalau tak kena cara yang betul, boleh menyebabkan kecederaan. Jadi kena hati-hatilah. Okey, seterusnya, rumah boleh jadi tempat yang paling bahaya untuk awak. Minggu lepas cikgu cakap rumah boleh jadi tempat selamat kan. Tapi rumah pun menjadi tempat yang paling bahaya untuk awak. Okey, antara jenis kemalangan yang berlaku di rumah. Nombor 1, luka disebabkan terkena alatan tajam.
Alatan tajam ni biasanya bila awak tengok mak dengan ayah awak buat menggunakan alat-alat ni, awak pun nak cuba juga, tapi awak belum mahir lagi, dan kalau salah cara boleh menyebabkan kemalangan. Cikgu harap boleh elak lah benda-benda macam ni. Sebab kemalangan yang kena alatan tajam ni amat sakit lah kalau kena, dan boleh menyebabkan kecederaan yang serius. Jadi kalau nak guna alatan tajam tu, boleh minta kebenaran ibu bapa dan pastikan dipantau. Nombor 2, kemalangan disebabkan terkena objek panas. Ini pun kena hati-hati bila mak ataupun ayah awak tengah masak. Kalau nak tolong boleh tolong, tapi pastikan nak angkat benda-benda yang macam ni, yang berat ni, perlukan bantuan diorang. Okey. Genjatan elektrik. Ini bila boleh berlaku bila tangan kita basah. Kita nak buka plug ataupun nak buka switch. Jadi sangat bahaya. Pastikan tangan awak kering dulu. Tangan kering, baru buka plug ataupun switch. Okey. Yang seterusnya jatuh. Jatuh ni sama juga macam di sekolah. Jatuh ni benda biasa berlaku, antaranya sebab lantai licin, terpijak objek ataupun mainan, dan seterusnya adalah sebab kecuaian. Jatuh ni memang boleh cikgu cakap kemalangan yang biasalah yang berlaku. Kemalangan di tempat awam. Tempat awam ni tempat orang ramai lah. Tapi sekarang cikgu rasa kurang sikit lah, sebab sekarang ni kita pun tak dibenarkan pergi ke tempat awam, tapi kita nak belajar boleh lah ni. Kemalangan di tempat awam. Apa yang biasanya kemalangan yang berlaku di tempat-tempat yang orang ramai ni? Okey, nombor 1, jatuh akibat kecuaian diri sendiri ataupun orang lain. Masalah jatuh ni sering berlaku. Jatuh tiga tempat pun boleh jatuh. Jadi ini disebabkan kecuaian diri sendiri, atau orang lain yang buatkan awak jatuh. Jadi kalau awak nak naik basikal ataupun nak berlari, pastikan hati-hati. Okey. Nombor 2, disebabkan alatan rosak. Kalau pergi taman permainan, kalau nampak mainan tu berkarat ataupun nampak tak berapa yakin, tak payah naik lah. Cari alat permainan yang lain untuk awak naik. Sebab kalau alatan rosak ni, kalau boleh menyebabkan kecederaan yang serius, boleh jadi sampai putus jari ataupun boleh patah jari kalau sangat serius masalah tu. Jadi kalau nak main mainan atau main buaian, pastikan alatan tidak rosak. 3, main tidak ikut cara yang betul. Ini pun biasa cikgu tengok dekat taman mainan ni, kanak-kanak dia selalu nak naik dekat kawasan gelonsor, tak nak ikut tangga. Bila dia selalu buat macam ni, sekali dua tu okey lagi, tapi kali ketiga, kali keempat tu mungkin sekali tu mungkin boleh menyebabkan kecelakaan ataupun kemalangan. Iaitu yang paling biasa berlaku, tersembam lah, muka tersembam sebab kaki tergelincir ke bawah. Jadi kalau nak main apa-apa alatan tu, main dengan cara yang betul. Nombor 4, terpijak objek ataupun kaca yang tajam. Di tempat awam ni biasanya dipenuhi dengan rumput-rumput, dan awak tak tahu apa yang ada di dalam rumput-rumput tu. Sama ada orang buang kaca ataupun ada orang buang paku, ataupun ada paku terjatuh dalam rumput-rumput tu, awak tak perasan. Jadi jadi macam ni, kena hati-hatilah bila nak pijak rumput. Pastikan awak nampak apa yang awak pijak. Ini kemalangan yang sangat boleh jadi sangat serius lah kalau berlaku lah. Okey. Untuk hari ini kita belajar contoh-contoh kemalangan sahaja. Untuk cara mencegah dan cara bertindak kita akan sambung minggu hadapan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.